Korang tahu tak macam mana dia nak menutup? Macam mana dia nak menutup menutup luka menutup luka kalau contoh ada pesalah kalau ada cedera. Ini adalah ubat dia untuk kita tutup luka. Ini sebenarnya yang dibuat oleh orang-orang lama dulu. Orang-orang dulu dia tak ada ni tahu. Orang-orang dulu dia tak ada hospital, nak pergi klinik jauh. So sawang labah-labah menjadi untuk kita stopkan darah tu, untuk merebak lebih besar ataupun lebih banyak keluar. Diorang stopkan darah tu menutup darah tu dengan sawang labah-labah. Kau migap aku. Uish, tai tu terkejut aku. Saya banyak geng, banyak yang saya belajar. Sebab itulah saya suka tempat bersejarah. Saya paling suka tempat favorite saya adalah tempat bersejarah. Tapi apa yang saya expect tempat ni tak macam mana yang saya betul-betul excited geng. Bila saya sampai je kat Johor, saya cakap saya nak on penjara. Tapi bila saya sampai sini, saya agak rasa kecewa. Mungkin saya tak tahulah perasaan tu hanya saya rasa di bilik tu dan di Perigi Yamashita. Hanya dua tempat tu saja yang saya rasa betul-betul ada lah. Faham? Korang faham tak? Ada perasaan tu. Tapi dekat tempat lain saya rasa nothing. Sebab ramai kot tak. Masa first saya datang sini saya buat solo. Tak adalah solo, maksudnya saya single lah, single life. Faham tak? Bu dah boleh jadi jejak jenayah. Betul kan? Johor bagi saya yang best Gunung Lambak. Gunung Lambak lagi mana lagi? Waterfront pun saya datang masa first time saja saya datang, dia agak menyeramkan. Yang first time tu je lah saya datang. Lepas tu yang lain saya rasa macam macam tu. Okay, saya bawa korang ke tahanan terakhir. Special untuk orang tahanan terakhir ni kan. Dia sama je macam korang dengar di mana? Di contoh kalau dalam TV tahanan terakhir akan dapat satu special ataupun satu request yang di mana dorang boleh minta apa-apa saja makanan. Apa-apa saja makanan yang dorang nak. So itu adalah special untuk tahanan air. So yang ini yang saya faham reman. Yang ini reman. Reman ni yang ini yang saya cakap geng. Okey, contoh saya tunjuk kat korang bilik ni menempatkan dalam 10 orang saya rasa. Bilik ni. Ni. Ini saya cakap satu bilik saja. So dorang akan tidur beramai-ramai. So contohlah kalau ada 10 orang dalam bilik ni 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Dan mengikut cerita-cerita dorang kalau korang berada di tahanan reman akan ada tiga step. Sama ada kau orang bawah, orang tengah ataupun orang atas. Orang atas ni orang yang lama lah, yang dah lama duduk sini. Ini salah satu weapon ni aku rasa. Bukan.
Aku ingat salah satu weapon. Weapon dekat sini diorang buat daripada berus gigi. Banyak geng. Banyak cerita-cerita. Orang bayangkan bilik darjah ni menempatkan 10 orang ataupun ke 15 orang dalam satu bilik. Tadi tak ada toilet yang dalam ni. Tak ada. Dalam toilet, itu sebab saya cakap ini adalah sel lama. Sel lama ataupun penjara lama. So diorang tak letak pun tandas ataupun toilet diorang dalam sel ni. Sebab bila sekarang sekarang penjara-penjara sekarang dah ada apa nama? Toilet, dah ada jamban. Itu adalah tempat penyembunyian di mana diorang tempat penyembunyian rokok, senjata dekat celah-celah mangkuk tandas, longkang tu kan. Semua tu adalah semua tempat-tempat penyembunyian. Sebab diorang ni akan dipanggil setiap pagi diorang akan dipanggil keluar untuk recall. Aku pun dah lupa lah. Untuk dipanggil keluar dan diorang akan dikumpulkan di satu tempat untuk mengadakan exercise di waktu pagi. Itu yang dibuat oleh penjara-penjara Malaysia lah. Saya rasa semua penjara Malaysia benda sama yang diorang buat. So dekat situlah warden akan check ada spot check lah macam spot check. Dorang buat spot check. Kalau ada rokok, kalau ada weapon, semua tu dorang buat. So bila dorang buat, dekat situlah orang-orang atas akan berkumpul. Bila orang-orang atas akan berkumpul, diorang akan tengok, okey bilik ni ada kes gaduh tak? Okey bilik tu ada kes gaduh tak? Sebab bagusnya orang yang ditahan dalam reman sebab beramai-ramai, cerita yang berada di dalam lokap korang tidak boleh dibawa keluar. Contohlah kalau kau buat cerita kat luar, kau masuk balik ke dalam sel engkau kena labi. Engkau mesti kena punya. Itu yang dipraktikkan. So ini adalah salah satu sel tahanan akhir. So dia memang bersorangan atau berdua. Lepas tu dia akan dia akan dapat special lah. Sebab itulah tempat dia special sikit. Sebab ini adalah tahanan akhir punya bilik. Kenapa tempat ni ditinggalkan? Tak tahu lah. Yes, kena blanket party, betul. Diorang akan di blanket supaya bila dipukul tidaklah cedera terlampau teruk. Bila korang pukul depan-depan, tempat tu akan jadi gaduh tu akan jadi teruk lah. So akan luka-luka, so korang akan kena lah. Tapi bila korang pakai blanket, dia tak cedera sangat. Okey geng. Dua bilik ni adalah dulu yang diceritakan lah. Kan saya cakap ada dua kan. Ada dua cerita. Yang di mana dekat sini ada tempat pernah dijadikan tempat upacara gantung. So ini adalah bilik dia. Tapi ini bilik baru. Bilik 6 dan bilik 5 adalah bilik baru untuk tempat. Tapi dulu tempat ni adalah tempat jatuh hukum untuk gantung. Bilik ni. Tapi bilik ni memang bau kemenyan kuat. Saya boleh cakap kat korang sekarang ni saya bau memang bau kemenyan kuat. Saya tunjuk kat korang kat bawah tu di mana dekat bawah ni lah, bawah kolong ni. Ni bawah kolong ni. Kalau contohlah orang dah dijatuhkan hukuman, so mayat dorang akan berada di bawah ni. Bawah ni. Sel akhir, ya betul.
Aku dengan step kat belakang kau, ya. Padahal tak ada siapa kat belakang saya ni. Diorang semua kat depan. So bila diorang telah bila dah dijatuhkan hukuman ni, ni bawah kolong ni bawah kolong 2 ni adalah tempat jatuhnya mayat. Bila jatuh mayat, diorang akan angkat, diorang akan letak, diorang akan bawa mayat tu ke depan. Boleh? Boleh? So selepas je diorang dibawa daripada bilik ni, diorang akan dibawa pergi ke sini. Ni bekas apa ni? Oh, bekas diorang. Tadi ada sesuki. Untuk diuruskan. Oh ya ke? So inilah tempat dia. Ni. So bila diorang dah jatuh hukum, dah dijatuhkan hukuman gantung, diorang akan dibawa ke tempat sini untuk urusan mandian jenazah. Dekat sini. Saya ingat lagi semasa Roy PTJB yang datang kat sini, diorang buat hunting. Semasa diorang datang daripada pintu tu, nampak satu lembaga hitam yang bangun. Time tu Chip memang berlari terus lah daripada sini. Ini tempat diorang, tempat basuh mandian mayat. So dekat belakang ni ada sebuah klinik yang di mana jatuh hukuman sebat pun dekat belakang ni. So bila mana lepas je orang kena sebat, dia akan terus hantar ke klinik. Tapi belakang tu dah naik semak kan. Saya hari tu dah datang sini. Keadaan belakang tu dah jadi semak. So ini bekas orang uji nyali ni kat sini. Orang uji nyali kat sini Tadi ada apa? Sasuke nama dia. Sasuke daripada YouTuber tu. Dia baru dah sampai sini tadi. Mungkin dia buat hunting ataupun buat rekod. So mungkin tempat ni akan dijadikan tempat uji nyali. Dan saya akan gantung untuk permainan cermin juga. Okay? Nak buat permainan cermin tak? Boleh. Abang Redo gelak bang, mana nak paranormal. Permainan cermin adalah permainan kuno untuk paranormal. So kalau macam sekarang diorang gunakan teknologi. So tak perlu pun untuk cermin, tak perlu pun untuk loceng. Macam sekarang sensor pun orang dah tahu lah. Ataupun suhu orang dah tahu ada benda kat sini. So kalau macam permainan kuno paranormal ni, diorang letakkan cermin, diorang letakkan loceng. So kalau loceng tu maknanya ada macam laluan ataupun ada angin, sedangkan tak ada angin. So itu adalah permainan kuno lama. Tak ada pun dalam, kira benda tu tak adalah khurafat ke apa, tak ada. Itu just permainan ataupun kepercayaan sains paranormal. So, jom. Kita ambil barang dan terus kita buat uji nyali kat sini. Okay. Jadi kita tengok siapa yang nak buat uji nyali. Sama ada Abang Roy ataupun Cinta ke, tak tahu. Melinda ke. Dia dah tahu dah ni. Aku rasa tak perlu kot. Apa ni semua naik. Lan. Kau ambil dalam plastik tu, plastik putih. Aku nak ambil Syarul. Oh, kau nak pergi ambil Syarul eh? Tak apa lah, aku pergi ambil, lepas tu aku buat. Aku juga. Jangan Aku pergi ambil ni. Lepas tu kita buat tempat uji nyali tu. Suram.